pertama. Okey, ini elemen yang kedua. Elemen yang ketiga. Ini adalah elemen yang keempat. Ini adalah elemen yang kelima. Okey. So, macam mana kita nak capai data dalam setiap elemen tu? Kita akan gunakan subscript dia. Subscript ataupun indeksnya. Ini yang nampak kat atas ni yang kita letak ni. 0, 1, 2, 3, 4 ni. Ini kita panggil dia sebagai subscript ataupun indeks. So, kita akan mula dengan subscript 0. Okay, subscript 0. Lepas tu 1. Setiap kali tambah 1. 1, then 2. Lepas tu 3. Lepas tu 4. Kalau ada lagi lebih banyak elemen macam tu lah, tambah 1, tambah 1, tambah 1. So, kalau kita nak sekarang ni, ini nama dia tetap test. Semua ni nama dia test. Array ni nama dia test. So, untuk capai elemen yang pertama, kita akan refer pada subscript dia tu. Okay, ini nama dia, nama array ni test. Lepas tu, kita akan gunakan array operator yang di dalam kurungan ni. Array operator ni. Lepas tu, elemen mana yang kita nak capai ni, kita akan letak di dalam array operator ni. So, sekarang ni kalau elemen pertama, kita akan letak test 0. Okay, test 0 dia akan refer pada elemen yang pertama. Okay. Untuk elemen yang kedua pula, tengok subscriptnya adalah 1 kan? Subscriptnya adalah 1. Kita boleh tengok kat atas ni. Ini adalah subscript dia. So, kalau nak capai elemen kedua, kita kena gunakan subscript 1 tu. So, nama array ni adalah test. Then, dalam array operator tu letak 1. Bila letak 1, so, dia akan refer pada elemen kedua dalam array. Okey. Macam itulah seterusnya. So, sekarang let's say kita nak capai elemen kelima di dalam array ni, elemen kelima. So, subscriptnya berapa? Subscriptnya adalah 4. So, kita letak nama array itu test. Lepas tu, kita letaklah dia punya subscriptnya 4. Okey, dalam array operator tu. So, kita boleh capai elemen yang kelima di dalam array. Okay, satu lagi benda yang saya nak ingatkan di sini adalah subscript ni dia akan mula daripada 0. Untuk array, subscript akan mula daripada 0. So, kalau size array itu 5, so kita akan mula daripada 0, 1, 2, 3, 4. Okay? Kalau size array itu 10, sama juga subscript akan mula daripada 0. So, maksudnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so subscript terbesar adalah 9. Macam tu, dia mesti mula daripada 0. Okay, setakat ni boleh faham tak? Tolong jawab dekat chat. Setakat ni boleh ikut tak? Jawab dekat chat sebelum saya continue. Boleh, Puan. Boleh ya? Okay, good. Kita continue. Okay, cuba kita lihat contoh ni. Assessing array element. Okay, sekarang tadi dah faham kan? So, sekarang saya nak uji kamu. Sebab kamu dah faham tadi. So, boleh tak bagi tahu saya kalau saya sekarang ni katalah ni test 0, 79. So, test 0 kita tahu ini adalah test 0, 79. So, semua ni. Kalau saya print yang ni.
Okey, yang ni kata lain, ini saya nak see in sahaja. Yang ni let's say saya see in 120, let's say yang ni 120. Maksudnya saya masukkan nilai ke dalam array nilai 120. Sebab tu sekarang ni elemen kedua ni nilainya adalah 120. Okey, sekarang ni bagi tahu saya kalau saya print macam ni apa nilainya dan yang ni pula apa nilainya. So saya akan okey, sekarang ni yang ni bagi tahu saya what is the value here. Okay, saya ubah sikit nilainya. Saya nak ubah sikit. Okay, sekarang saya labelkan yang ni sebagai A. Dan yang ni saya labelkan sebagai B. Okey, saya labelkan sebagai B. Boleh tak bagi tak tulis dekat bahagian chat apa nilai untuk A dan B? Okay, what is the value of A and B? Tulis dekat bahagian chat apa value A77, madam. A berapa? 77. 7. Nilai untuk A ni, kalau print test 0 akan dapat nilai berapa? 79. 79, yes, good. Kalau ni dapat 79 kan? So yang satu lagi ni, yang ni pula 156. 156, 56. yes, good. Semua dapat dah yang lain-lain? Yes, good. Betul A nilainya adalah 79, lepas tu B adalah 156. So sekarang saya akan isi nilai itu di dalam array. Supaya kamu boleh nampak di mana nilai itu akan disimpan di dalam array itu. Okay, ini dia just print sahaja 79. Dia akan print 79. Okay, dia akan print nilai 79. Yang ni pula kita inputkan nilai ke dalam test 1. So ini adalah test 1. So nilai dia akan jadi 77. Okay, nilainya 77. Lepas tu yang ni tengok test 4. Test 4 ni adalah elemen yang kelima dalam array test ni. So ini adalah test 4. So maksudnya kandungan dalam test 4 ni akan berubah sekarang. Sebelum ni tak ada nilai kan. Sekarang nilainya akan jadi 77 tambah dengan 79. So it will be 156. So yang ni nilainya adalah 156. It will be like this. So dalam memory location, data akan disimpan seperti ini di dalam array. Okay, kita nak access array mesti guna dia punya subscript dia. Kita tak boleh access array macam ni. Okay, kalau kita nak print ke atau kita nak inputkan nilai ke dalam array, kita tak boleh
guna nama array saja. Ini tak boleh, macam ni tak boleh, it's not legal. Sebab itu boleh untuk variable. Tapi ini array tak boleh buat macam ni. Array mesti bagi tahu subscript dia mana satu. Sebab dalam array itu kita tahu dia ada banyak data. So kita kena bagi tahu data mana satu. Okey, array kena bagi tahu, kena sekalikan dengan subscript dia. Ingat selalu ya. Okay, yang ni contoh ni, ini menunjukkan macam mana kita nak assign value kepada array menggunakan assignment operator. Ini assignment operator. Okay, assign value kepada array. Contoh ni pula dia menunjukkan macam mana kita nak print daripada array. Okay, print kandungan array. Okay, contoh ni pula menunjukkan macam mana kita nak inputkan ke dalam array. So kamu boleh nampak untuk semua ni kita akan gunakan subscript dia. Kita akan nyatakan subscript yang mana satu. Yang ni pula adalah mathematical operation ke atas array. Okay, ya. Okay, kita lihat contoh ni pula. Okay, di sini kita ada untuk dalam program ni, dia tunjuk contoh. Maksudnya, kita create satu array. Lepas tu kita inputkan nilai ke dalam array daripada keyboard. Kita inputkan ke dalam array. Lepas kita dah inputkan nilai ke dalam array, lepas tu kita print kandungan yang kita dah simpan di dalam array tu. Data yang kita dah simpan dalam array tu kita print balik. Itu yang ditunjukkan dalam coding ni. Okay, sekarang ni boleh tak bagi tahu saya array ni ada berapa elemen? So, size array ni besar mana size array ni? Tulis dekat bahagian chat. Ada berapa elemen dalam array ni? Dan nama array ni apa? Cuba tulis dekat bahagian chat nama array itu apa? Okay, what is the name of the array? Cuba tengok array declaration tu. Atau array definition tu. Apa nama array dia? Hours yang ada. Yes, good. Nama array ni adalah hours. Okay. Nama array ni hours dan size array ni adalah 6. Maksudnya array ni dia boleh simpan 6 data. Okay, boleh simpan 6 data di dalam array ni. Okay, kita guna constant. So kita dah create size array ni. Size array ni di sini 6 employees tu adalah size array. Okay, 6 employee ni adalah size array. So size array di sini adalah 6. Lepas tu kita declare array. Nombor 9 tu, line nombor 9 tu kita declare array. So array hours ni ada 6 elemen. So senang kita dah ingat boleh simpan 6 data. Lepas tu kita inputkan ke dalam array. Kita guna macam variable biasa, kita gunakan cin. Sama je, cin. Okay. Lepas tu kita letak nama array tersebut. Cuma beza di sini adalah kita mesti kena letak subscript dia. Itu dia beza kat sini. Subscript tu kita tak boleh lupa. Sebab kita nak tahu nanti kita simpan dalam array mana, dalam elemen yang mana satu. So di sini kita mula-mula kita tulis hours 0 maksud elemen pertama, hours 1 elemen kedua, hours 2 elemen yang ketiga, hours 3 ni elemen keempat, hours 4 adalah elemen yang kelima, hours 5 adalah elemen yang keenam. Okey, dalam array ni kita akan simpan 6 data. So kamu tengok kat bawah ni, program output with example input. So katalah dimasukkan input seperti ni, 20,
12, 40, 30, 30, 15. Okay. So 20 ni akan disimpan dalam elemen yang pertama. Kau boleh nampak di sini hours kosong 20. Lepas tu hours 1 12. Hours 2 40, hours 3 30, hours 4 30, hours 5 adalah 15. Okay. Okay, lepas tu di bawah pula mula daripada line 21, okay, line 22 hingga line 27 kita nak print elemen-elemen dalam array tersebut. So masa kita print ni, kita print mula daripada hours kosong. So bila kita print mula daripada hours kosong, maksudnya dia akan print daripada hours kosong lah. So hours kosong nilainya adalah 20. Lepas tu hours 1 12. Hours 2 40. So dia akan print dalam susunan macam kita inputkan tadi. So kita yang minta dia print macam ni. So let's say saya terbalikkan coding ni. So what is the output? Okay, katalah saya terbalikkan coding ya. Let's say saya tulis satu coding kat sini. Okay, let's say saya buat macam ni. Okay, katalah sekarang ni saya ubah coding ni seperti ni. So kamu rasa apa output dia? Cuba tulis dekat bahagian chat. What is the output? Really? Okay, katalah saya ubah. Sekarang ni katalah coding daripada line 22 hingga 27 ni saya dah gantikan dengan coding yang saya tulis di sebelah ni, yang ni coding ni, yang saya highlightkan dengan warna merah ni. Okay, so apa output yang akan dipaparkan di skrin untuk ni? Cuba tulis dekat chat, saya nak tengok boleh tak print dengan betul. Okay, I give you 1 minute tulis jawapan dia. Apa akan dipaparkan sebagai output dia? Tulis dekat bahagian chat what is the output. Kamu sebab dia mula daripada hours 5 kan. So what is the output? Dia akan mula dengan nilai mana dulu?
15 ya, madam. Ya, betul. Yes, good. Lepas tu tulis bagi lengkap. Dia akan mula dengan 15 sebab dia akan ikut subscript dia tu. 15, 30, 30, 40, 12, 20. Yes, very good. That's a correct answer. Semua boleh dapat tak? So dia akan print bergantung kepada kita minta dia print subscript yang mana satu. Okay. Okay, jawapan dekat yang ni, ini betul dan cuma saya terlebih type 30 tu. Mungkin typo error ni. Okay, jawapannya betul 15, 30, 30, 40, 12, 20. Okay, so far boleh ikut tak? Any question setakat ni sebelum saya continue? Setakat ni boleh ikut tak? Boleh. Boleh ya? Okey, saya continue dengan contoh yang lain pula. Okay, assessing array element. Untuk kita nak capai elemen-elemen array tadi tu, macam tadi kan kamu nampak kita inputkan ke dalam array. Inputkan ke dalam array ataupun kita nak print daripada array. So macam mana kita nak capai dia, kita akan menggunakan subscript dia. Kita akan bagi tahu subscript yang mana satu supaya compiler ni dia boleh refer kepada elemen yang sepatutnya, elemen mana satu. So macam mana kita nak arahkan supaya compiler tu boleh capai elemen yang sepatutnya? Kita ada dua cara. Satu, kita boleh gunakan constant ataupun literal subscript macam ni. Kita terus tetapkan subscript yang ketiga atau subscript kedua. Kita terus letakkan nilai dia. Ataupun satu lagi cara yang kita akan gunakan adalah dengan menggunakan macam integer expression macam ni. Kita akan declare satu variable, lepas tu kita akan beri nilai kepada variable tersebut dan based on that variable kita akan refer kepada subscript yang mana, kepada elemen yang mana satu. So kita boleh gunakan dua cara ni untuk capai elemen array ni. Nanti kita akan lihat contohnya di mana kita menggunakan integer expression ni. Okay, cuba lihat contoh ni. Okay, dalam contoh ni kita gunakan loop, for loop. Okay, tujuan kita gunakan for loop ni, tujuannya kita nak memberi nilai kepada semua elemen-elemen array. So kita nak bagi, macam dalam contoh ni kita nak bagi nilai 99 kepada semua elemen array. Semua elemen array itu kita nak bagi nilai 99. So kita boleh menggunakan for loop. Bila kita gunakan array, sangat sesuai kita gunakan for loop sebab kita selalunya dah tahu size array itu besar mana. Okay, kita dah tahu size array itu 100 ke 20 ke 30, size array itu kita dah tetapkan. Disebabkan itu sesuai. It's very suitable to use for loop untuk array. Okay, gunakan for loop. Yang itu paling mudah. Okay, dalam contoh ni size array ni adalah 5. Okay, array size 5. Lepas tu kita declare satu array. Okey, dalam contoh ni nama array dia apa? Cuba tulis dekat bahagian chat nama array ni apa nama array. Tulis dekat bahagian chat nama array. Tulis dekat bahagian chat nama array. Array size. Nama array. Array ni nama dia apa?
name of the array. Okay, kita tengok contoh ni balik ya. Okay, ini kita declare array. Okay, ini kita declare array. Nampak tak? Ini adalah operator array. Okay, ini adalah operator array. So, ini adalah tambahan yang kita letak untuk array. Kan? Ini adalah tambahan yang kita letak untuk array. Sebelum ni kalau kita declare variable, kita akan declare seperti ni. Variable kalau kita variable sebelum ni integer numbers. Kita akan declare macam ni saja. Okay. So di sini nama array ni adalah numbers. Macam ini variable ini adalah nama variable. Kalau kita nak refer kepada memory location tu, kita kena gunakan nama variable tu numbers. So untuk array di sini yang atas ni, nama dia adalah numbers. Okay, nama array ni numbers. Yang bahagian yang ni pula, yang selebihnya macam ni, saya highlightkan dengan warna merah ya. Yang ni. Okay, ini saya highlightkan dengan warna merah. Yang ni adalah menunjukkan dia adalah array. Sebab itu adalah operator array. Ini menunjukkan ia adalah array. So dalam array ni dia bagi tahu size array ni besar mana. So array size ni adalah size array. Okey. Tak semestinya kita menggunakan nama size saja. Apa-apa nama pun boleh guna, tak ada masalah. Okey. Tapi kita selalu kebiasaannya kita akan gunakan macam size array macam tu. So di sini array size ni menunjukkan size array atau bilangan elemen dalam array itu. Nama array ni adalah numbers. Okey? Faham Okey, sekarang kita tengok contoh ni pula. Okey, yang ni adalah nama array, numbers. Yang count ni di sini dia mewakili subscript. Count mewakili subscript. Sebab dia for loop, kamu boleh nampak di sini dia akan mula daripada kosong. Lepas tu dia akan jadi 1, dia akan jadi 2, dia akan jadi 3. Setiap kali dia akan tambah 1. Okay, so count ni adalah subscript dia. Okay, sekarang saya tulis satu simple coding. Okay, saya tulis kat sini ya. Cuba lihat contoh ni. Boleh tak bagi tahu saya nama array ni nama dia apa? Cuba bagi tahu saya nama array ni nama dia apa? Tulis dekat bahagian chat nama array. Yes, good. Nama array di sini adalah salary. Size array ni nama dia apa? Size array kat sini.
Yes, good. Size array kat sini adalah numbers. Okay, nama array dia adalah salary. Okay, saya bagi contoh lagi. Okay, lepas tu data type dia di sini adalah float. Maksudnya array ni, setiap elemen dia data type-nya adalah float. Okay, saya bagi saiz-nya kecil sedikit Saya letakkan saiz-nya 3 sebab senang saya nak tunjuk. So saya insert macam ni, 3. Okay, array dia 3. So nama setiap ni data type-nya adalah float. Setiap ni data type-nya adalah float. Okay, so subscript-nya akan mula daripada 1. Subscript mula daripada kosong. Ni kosong. Okay, lepas tu ini akan jadi 1. Dan ni akan jadi 2. Dan nama array ni kita panggil dia sebagai salary. Ini nama array. Numbers ni adalah size array dia. Okay. Sekarang ni saya bagi satu lagi contoh. Saya nak tanya. Saya declare satu array. Okay. Cuba jawab yang ni, A, B, C ni. Untuk yang ni contoh ni. Nama array tu status ada. Ya, betul. Lepas tu size array? Size array 5. 5, yes. Size array tu 5, size of tu, size array. Lepas tu subscript dia mula sehingga tamat. 0 hingga 4. Yes, very good. Okay, boleh faham tak? Semua boleh ikut tak? Boleh ikut tak? Boleh, madam. Boleh Okay, good. Kita continue Okay, yang ni nama array dia adalah numbers dan size array dia adalah array size dan size dia adalah 5. So sekarang ni kita nak assign value kepada semua elemen array. So kita boleh gunakan for loop. Cara paling mudah kita gunakan for loop. So masa kita create for loop, kita kena pastikan dia punya subscript dia mula daripada 0. Okay, macam ni, mula daripada 0. Lepas tu count less than array size. So array size kat sini adalah 5. So maksudnya dia akan mula daripada kosong. Lepas tu setiap kali dia akan tambah 1 yang ni. So kita tahu
Dia akan jadi kosong, mula dengan kosong, lepas tu akan jadi 1, lepas tu akan jadi 2, akan jadi 3, akan jadi 4. Okay, so 5, dia akan size array tu, dia akan baca untuk 5 elemen nanti. Okay, dia akan assign untuk 5 elemen nanti. So lepas laksanakan coding ni, kandungan dalam array itu akan jadi macam ni. Okay, elemen 1 nilainya 99, elemen 2 99, elemen 3 pun 99, elemen yang keempat pun 99, elemen kelima pun 99. Okay, sebab kita assign tadi. Semuanya 99. Kalau kita assign nilainya kata sekarang ni, atas ni kosong macam ni. Kita assign nilai kosong. Like this kosong. So apa akan berlaku? Semua ni akan jadi kosong. Okay, dia akan jadi kosong macam ni. Yeah, so dia depends, nilai yang di-assign tu depends on apa nilai yang kita masukkan, kita assign dari tu, kita umpukkan. Tadi dia jadi 99 sebab kita yang umpukkan nilai 99. Kalau kita umpukkan atau assign nilai 0, so all the element nanti akan ada nilai 0. Okay, satu lagi yang kamu kena tahu, bila kamu guna array, kamu kena tahu dalam C++ ni dia tak checking bound di sini, okay? No bound checking in C++. When you use a value as an array subscript, C++ does not check it to make sure it is a valid subscript. In other words, you can use subscript that are beyond the bounds of the array. Maksudnya, kalau kamu dah declare kata size array kamu tu 5. So, kamu tahu subscript yang valid adalah 0 hingga 4. Kalau kamu declare size array kamu 10. So, kamu tahu subscript yang valid adalah 0 sampai 9. Kalau kamu declare size array 100, so kamu tahu subscript yang valid adalah 0 sampai 99. Okey, itu adalah subscript yang valid. Tapi katalah kamu saja atau secara tersilap, kamu gunakan subscript yang tak sepatutnya. Maksudnya kamu declare size array itu 5, lepas tu kamu guna subscript 5. Subscript 5 tak wujud. Sebab kamu tahu subscript yang wujud adalah 0 hingga 4 sahaja. Subscript 5 tu sepatutnya kamu tak guna sebab it's not belong to the array. Okay, kalau kamu guna juga, katalah kamu letak subscript 5 kamu guna. Compiler takkan cakap apa-apa sebab dia tak ada checking untuk benda tu. Tapi boleh menghasilkan jawapan yang salah, boleh merosakkan program-program lain dalam komputer kamu. Kenapa benda ni berlaku? Sebab data-data disimpan dalam adjacent memory location. Ini contoh dia, dia tunjuk kat sini, memberikan kamu gambaran. Kenapa benda ni boleh berlaku? Macam ni dia tunjuk contoh. Dia kata di sini size array-nya adalah 3. Okay, size array 3. So, bila size array itu 3, so kita tahu sepatutnya subscript-nya adalah 0, 1, 2 sahaja. Okay? Not more than that. Tapi katalah masa kita tulis coding, kita gunakan subscript 3. Ataupun dalam contoh ni, kita declare dia 3. Size-nya 3. Array ni size-nya 3 dia, kita dah bagi tahu. Tapi masa kita nak guna tu, kita guna sampai 5. Kita kata array kita ni 3 elemen saja size dia. Tapi bila kita guna sehingga 5 elemen. Okay, kita guna sehingga 5 elemen. So what will happen? Itu yang kita nak tengok di sini Macam di sini kamu boleh nampak kita guna count less than 5. So less than 5 maksudnya loop ni dia akan
dilaksanakan sebanyak 5 kali sebab subscript tu dia akan mula dari 0 lepas tu sehingga less than 5. So that means 0, 1, 2, 3, 4. So akan dilaksanakan sebanyak 5 kali dan dia assign value kepada array ni. Array values ni dia assign value. Padahal size array tu cuma 3 saja, tapi kamu minta dia masukkan nilai sehingga 5 elemen. So apa akan berlaku dalam memory location? Itu yang kita nak lihat, memory komputer. So kamu tengok bawah ni, what the code does. Okay, value ni sepatutnya kamu boleh nampak yang dia highlightkan dengan warna hitam tu. Value 0, value 1, value 2. Sepatutnya itu sahaja. So yang selebihnya, sebab tadi kan dia kata array ni dia akan simpan dalam adjacent memory location. Adjacent memory location maksudnya memory location yang bersebelahan. Macam yang ni value 0, value 1, value 2. So kalau kamu gunakan value 3, value 4, so dia akan jadi macam di bawah tu. Nampak tak? Ada value yang dia warnakan dengan warna kelabu tu. Okay? So disebabkan kamu telah buat coding, minta disimpan dalam value 3 dengan value 4, dia akan simpan nilai tu. Dia akan simpan macam ni. Dia akan simpan nilai 100, 100, 100 dalam value 3, value 4. Sebenarnya value 3 and value 4 not exist. Sepatutnya wujud. Okay? Tak sepatutnya wujud sebab kamu dah kata dekat compiler, saya cuma nak 3 tempat je untuk simpan data. Tiba-tiba kamu nak 5 tempat untuk simpan data. Tak boleh macam tu. So sebenarnya yang ni, yang value 3, memory location to value 3 dengan value 4 ni maybe belong to other program. Okay? Maksudnya ingatan ni, lokasi ingatan ni, value 3, value 4 ni, mungkin kepunyaan program lain. Compilers maksudnya komputer tu disimpan data program lain. Tapi maksudnya kamu telah paksa compiler gunakan memory location orang lain. Okay, memory location program lain. Dengan itu apa akan berlaku? Program lain itu boleh corrupt. Mungkin tak boleh digunakan, boleh jadi something to your computer, tiba-tiba hang. Okay, tak boleh buat coding macam tu. Kalau kamu betul-betul nak gunakan 5 memory location, 5 kamu nak size array kamu 5, declare awal-awal size array kamu tu 5. Kalau kamu rasa mungkin size array kamu tu boleh capai sehingga 10, declare awal-awal size array kamu tu 10. Tak jadi masalah. Lepas tu cuma tiba-tiba kamu gunakan program kamu, tiba-tiba kamu ubahkan. Macam kamu declare 3, lepas tu kamu guna 10. Kalau kamu declare 4, kamu nak guna 6. Tak boleh macam tu. Okay, boleh faham tak? Boleh, madam. Boleh. So cuma gunakan, maksudnya kamu cuma bolehkan elemen array itu setakat kamu declare saja. Yang kamu tak declare tu kamu tak boleh gunakan. Walaupun kadang-kadang komputer tak kata apa, compiler tak kata apa, tapi ada possibility tiba-tiba program kamu hang. Okay, kita continue ya. Okay, be careful not to use invalid subscripts. Doing so can corrupt other memory locations, crash programs, or lock up computer and cause elusive bugs. Macam tadi saya terangkan oleh kamu lah ya. Okay, satu lagi, bila kita nak gunakan array, kita mulakan daripada subscript
0. Itu kamu kena ingat ya, kena mula daripada subscript 0, dia bukan mula daripada 1. Sebab data pertama array itu disimpan dalam subscript 0 tu. So kamu kalau terus letak ukuran 1, so kamu akan skip data pertama. So kamu kena gunakan subscript 0. Elemen pertama array subscript 0. Okay, sekarang ni kita nak lihat array initialization. Macam mana kita nak bagi initialization value kepada array. Initialization value bahasa Melayu maksudnya nilai awalan kepada array. Macam mana kita nak bagi nilai awalan kepada array? Okay, array can be initialized with an initialization list. Okay, kita boleh sediakan satu list untuk memberi nilai awalan kepada array. Contohnya macam ni ya. Kita gunakan list macam ni. Okay, kita gunakan tanda sama dengan macam ni, tanda sama dengan. Lepas tu kita letak curly bracket, close curly bracket, dan semua nilai yang kita nak letak tu kita letak di dalam open and close curly bracket tu. So di sini sebab size-nya 5, so kita tahu ada 5 data atau 5 elemen. So kita letak di sini. Maksimum yang kita boleh letak adalah 5. Kita tak boleh letak lebih daripada size array. So maksudnya kalau size dia adalah 5, kita tak boleh letak 6 data. Kalau size-nya 10, kita tak boleh letak 15 data. Tak boleh. Kita paling banyak pun kita boleh letak 10 saja. Kurang tak apa, tak boleh lebih. Okay, the value are stored in array in the order in which they appear in the list. The initialization list cannot exceed the array size. Okay. So maksudnya macam tadi saya bagi tahu kalau size-nya 5, maksimum kita boleh letak 5 data saja. Okay, tak boleh lebih. So nanti macam mana ianya akan disimpan di dalam array? Ianya disimpan ikut kedudukan dalam list ni. Okay, kedudukan dalam list. So kedudukan dalam list yang pertama adalah 79. So itu ada jadi elemen pertama. 82 elemen kedua. 91 elemen ketiga, ataupun kita sebut juga 79 data pertama, 82 data yang kedua, 91 data ketiga dan seterusnya. So kamu boleh nampak dekat bawah ni macam mana ia disimpan. Okay, yang ni disimpan. Okay, kita tengok contoh coding ya. Contoh coding. Okay, ini untuk nak simpan untuk bulan. Bilangan hari di dalam setiap bulan. Kita nak simpan data ni. So kita tahu bulan, berapa bulan kita ada dalam setahun? 12 bulan. So kita declare size array kita tu 12. Okay, kita declare constant integer months 12. Sebab kita ada 12 bulan. Kalau kita nak simpan hari, kita kena jadikan size array kita berapa? Kalau kita nak simpan hari. Cuba letak dalam chat saja tu. Kalau kita nak simpan hari ni bulan, sebab tu letak 12. Kalau kita nak simpan hari dalam seminggu, kita kena letak size array kita berapa? Berapa hari ada dalam seminggu? 7. 7. Yes, good. So kita kena letak 7. Sebab bilangan hari dalam seminggu ada 7. So kita kena, size array itu kita kena letak ikut keperluan kita. Okay, sekarang ni kita letak bilangan hari. So array kita namanya days. Okay, array kita ni namanya days. So kita gunakan integer sebab kita tahu bilangan hari di dalam setiap bulan tu dalam integer. Sama ada 30 hari ke atau 31 hari atau 28 hari, 29 hari. Bilangannya dia berbentuk data integer. Okay? So kita gunakanlah integer.
Okay, days. Lepas tu kita letak dalam dia size array tu adalah kita letak months. Months ni maksudnya size array-nya adalah 12. Nilai months adalah 12. Okay, lepas tu kita terus beri initialization value. Excuse me. So kita letak 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31. So sebenarnya setiap ni untuk menunjukkan bilangan hari di dalam setiap bulan. Okay, bilangan hari dalam setiap bulan. So Januari yang pertama sekali ni, okay, yang ni 31 yang pertama ni, ini untuk bulan Januari, 28 untuk bulan Februari, 31 untuk bulan Mac, 30 untuk April dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai habis. Okay, lepas tu kita print menggunakan for loop. Okay, masa kita nak print kandungan yang ada di dalam array. Mula kita dah letak initialization value. So kita dah letak ni initialization value dalam array tersebut, array days. Sekarang ni kita nak print kandungan daripada array days tu. So sebab array kita untuk memudahkan kita, sebab kita dah tahu bila size-nya besar mana, berapa kali kita perlu loop. So kita gunakan for loop. Okay, so kita mulakan dengan subscript kosong. Count kosong. Lepas tu kita kata count less than months. Okay, months kita tahu nilainya 12. So count less than months kita tahu dia akan mulai dari 0 sehingga 11. Dan setiap kali kita tambah satu pada count plus plus. Okay, lepas tu kita kandungan apa yang kita coding kat sini, dia akan print month. Tengok line 14. Line 14 akan print month. Lepas tu bila kita print dia kat month, lepas tu dia akan print count plus 1. Kenapa kita letak count plus 1? Sebab kita mula dengan subscript 0. Kita tahu month 0 tak wujud kan? Dia mula dengan month 1, bulan 1. Kita ada bulan kosong. Bulan 1. So sebab tu kita tambah 1. Okey, kita tambah 1. So untuk elemen pertama tu bila dia baca, dia akan, kita tahu count subscriptnya kosong. So kosong tambah 1 akan jadi 1. So dia akan refer pada bulan pertama. So month 1 as day count. Day count ni kosong. So day kosong adalah 31. Kamu boleh nampak ini adalah array day. Okay, yang warna biru tu adalah array day. Macam mana data disimpan dalam array day ni. So dia akan print 31 days. Macam tu juga bila dia loop semula, dia repeat semula. Dia buat iteration yang berikutnya. So dia akan print month 2 has 28 days. Seterus sampailah kepada month 12 as 31 days. Okay, so yang ni adalah ini adalah array days. Ini adalah array days. Okay, ini array days. Okay, sekarang kita nak lihat pula apa akan berlaku kalau initialization list dia tu tak cukup data. Okay, what will happen kalau initialization dia tu tak cukup data? Sepatutnya sekarang ni data dia kena ada, kalau ikutkan size bahagian ni, sepatutnya kena ada 7. Okay, size-nya 7. So, sepatutnya kena ada 7 data. Tapi di sini cuma ada 4 data sahaja.
So yang selebihnya apa akan berlaku? So lihat contoh ni ya. Dalam contoh ni sepatutnya itu 2 data, tapi kita cuma di sini disediakan 4 data sahaja. So data yang ada ni dia akan mula daripada elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat. Sebab 4 data sahaja yang ada, so akan disimpan. 1 dalam elemen pertama, 2 dalam elemen kedua, 4 dalam elemen ketiga, 8 dalam elemen yang keempat. So elemen kelima, ke-6, ke-7 tu akan diberi initialization value dia 0. Okay, diberi nilai 0. Okay, itu yang akan berlaku. Okay, ini satu lagi keadaan di mana size array tidak dinyatakan. Implicit array sizing. Okay, di sini masa declare dia tak bagi tahu size array itu besar mana. Contoh sebelumnya kamu boleh lihat kita bagi tahu size array-nya berapa. Macam ni contoh ni size array-nya 12 dinyatakan. Macam ni size array-nya 7 dinyatakan. Dalam ni tak dibagi tahu size array itu besar mana. Boleh juga declare seperti ni, tak salah ya declare seperti ni, sebab kita ada gunakan di sini initialization list. So compiler akan automatically daripada initialization list tu dia boleh tentukan size array. So di sini tengok dalam initialization list dia ada 4 elemen, ada 4 data. Okay, disebabkan dia ada 4 data, so sekarang ni compiler akan tetapkan size array ini adalah 4. Maksudnya quizzes kat sini size-nya adalah 4. Okay. Tapi kita perlu letaklah, tak letak pun compiler tahu size-nya adalah, compiler tetapkan size-nya adalah 4. Kalau kita tak letak pun tak salah, still akan diterima. So maksudnya kalau kamu nak declare macam ni pun boleh, tak buat macam ni pun dua-duanya betul. Kita lihat sikit lagi ya. Sekarang ni kita lihat initializing with a string. Character array can be initialized by enclosing string. Okay, untuk character array kita boleh gunakan string macam ni. Ini macam ni, kalau kita gunakan double quote macam ni, itu menunjukkan dia adalah string. So kita boleh gunakan benda ni dengan character array. So cara nak gunakan dia adalah seperti ni ya. Declare macam biasa. Yang ni kita dah lihat kan, kita tetapkan size array itu besar mana. Kita tetapkan size array-nya adalah 6. Kita tetapkan. Lepas tu ini kita, sebelum ni, ini cara kita declare char. Okay. Kita letak data type char, lepas tu nama array, fname. Okay. Tapi di sini sebabkan kita nak create array of char, so kita gunakan operator array ni. Operator array, dan kita bagi tahu size dia besar mana. Okay. So ini menunjukkan bahawa fname ini adalah array of char. Okay, lepas tu kita beri initialization value, kita letak nilai Henry. Okay, ini Henry. Untuk array of char ni kita boleh gunakan string ni, tanda string double quote ni. Kita dibenarkan menggunakan double quote.
Okay, double quote. Okay, kita tetapkan size array ni 6 sebab kita tahu entry ni dia ada berapa karakter atau aksara? 1, 2, 3, 4, 5. 5 karakter, 5 aksara. Lepas tu kita kena tambah satu lagi, one more, sebab dia kita kena gunakan slash o ni untuk slash 0 ni untuk mewakili dia adalah end of array. Okay? Slash 0 ni mewakili end of array. Kita kena, sebab tu kita kena jadikan size dia 6. Okay, size nya 6. Yang ni tambah 1. Bilangan aksara ni, bilangan karakter kat sini tambah 1. So kita letak size nya 6. Kalau kita nak masukkan nilai 1 by 1 pun boleh. Kalau kita nak masukkan nilai 1 by 1 dengan menggunakan curly bracket semua macam ni, kita kena letak macam ni lah. Okay. Akhir sekali kita kena letak slash 0 ni. Kita kena letak. Tapi kalau kita gunakan double quote, kita terus gunakan string ni, double quote, kita tak perlu letak macam ni, slash 0, dan kita tak perlu letak 1 by 1 macam ni. So, kamu boleh pilih yang mana kamu nak gunakan bila kamu menggunakan array of char. Okay. Bila kamu gunakan array of char, dia special case di sini ya. Bila kamu gunakan array of char untuk print, dia mudah untuk kamu print. Kamu terus boleh print dia seperti variable biasa. Jadi, kamu boleh gunakan sebagai variable biasa. Walaupun dia array, boleh buat macam ni untuk array of char, special case. Kalau data type lain tak boleh, untuk array of char sahaja boleh. Lepas tu satu lagi, masa kamu declare ni, kalau kamu tak letak langsung benda ni macam ni, tak apa. Boleh buat macam ni juga. Maksudnya kamu biarkan dia kosong. Bila kamu biarkan kosong, then compiler automatically tahu size array fname ni adalah 6. Sebab dia tahu bilangan karakter kat situ ada 5, lepas tu dia tambah 1 untuk end of array, so akan jadi 6 size ni automatically. Okay, but this only work with character array. Okay, ingat cuma boleh guna untuk character array sahaja, yang lain tak boleh guna. Okay, for other types of array, you must print element by element. Kalau yang jenis lain, kalau kita nak print, maksudnya integer ke, float ke, boolean ke, kita kena print element by element macam ni. Okay, kita kena print, lepas tu kita kena bagi tahu dia punya subscriptnya yang mana satu. Kita print element by element. Itu yang kamu kena buat. Okay, sekarang ni kita tengok array assignment pula. Kalau kamu nak copy satu array ke array yang lain, kamu tak boleh buat macam ni. Ini boleh buat untuk variable. Okay, ini kamu boleh buat untuk variable. Tapi untuk array tak boleh. Array kamu kena buat one by one macam ni. Kena bagi tahu subscript mana. Lepas tu nak copy ke dalam array lain, subscript mana. Kena bagi tahu, kena nyatakan. Okay, yang ni pula processing array content. Array element can be treated as ordinary variable of the same types as the array. When using plus plus or minus minus operator, ini adalah increment and decrement operator ya. Don't confuse the element with the subscript. Okay, sebab tu saya sediakan ni. So dia ada perbezaan antara A dengan B. Dua-duanya tak sama ya. Kalau
yang A, tengok yang ini A ini bermaksud add 1 to test I. Maksudnya kita tambah 1 kepada kandungan elemen test I. Okey, kita tambah 1 kepada kandungan elemen test I. Manakala yang ni pula, kalau yang B ni pula maksud dia kita tambah 1 kepada subscript dia. Kita tambah 1 kepada subscript dia. So kalau macam ni, ini maksudnya test I++ ni, increment I, no effect on the test, tapi dia akan menyebabkan kita refer pada elemen yang berikutnya sebab kita tambah 1 kepada elemen, kita tambah 1 kepada subscript elemen tersebut. So saya akan terangkan menggunakan example ni ya. Okay, let's say I is 1. Katalah I ni 1. Nilai I adalah 1. So what is the value of A and B? So untuk A, katalah sekarang ni test ni 1. So kalau test 1 plus, kamu rasa jawapan dia apa? Test 1. Katalah I ni nilainya 1. Kalau ni A. Kamu rasa jawapannya apa? Jawapannya apa? Cuba tulis dekat bahagian chat. Tulis dekat bahagian chat. Apa jawapannya? 1 akan jadi 80. Ya, yang sekarang ni I tu adalah Subscript kosong. ni, let's say I is 1. Okay, kalau I tu 1, so dia refer yang mana? 79. Yang ni kan, let's say I is 1. Kalau 1, kalau subscript 1, dia refer yang mana? Test 1. Test 1 refer yang mana? Okay, kalau test 82 madam. 82. So, plus akan jadi? 83. Yes. So, nilainya akan jadi 83. So, A akan jadi 83 nilainya. Okay, kita tengok yang B pula ya. Kalau B, test I++. I ni kata masih lagi nilainya adalah 1. Let's say I ni masih nilainya 1 lagi. So, 1. So, untuk B nilainya apa? Dia akan jadi 2 yang test kedua. Dia akan jadi 2. So, nilainya akan jadi? So, test 2 nilainya berapa? Dia ada efek ni. Dia maksudnya dia akan baca yang sekarang ni, kalau kita baca nilainya akan jadi berapa? 91. Test 2 is true. Test 2. So, nilainya berapa test 2? 91 juga. 91. Yes, good. So, nilainya akan jadi 91. So, bila kamu baca subscript tu, kamu kena tahu yang mana satu lah bila kamu gunakan subscript. Itu yang paling penting dalam penggunaan array. Array tak susah, cuma kena gunakan subscript dengan betul. Okay, kita tengok contoh di satu Kita tengok contoh di satu. Summing and averaging array element. Macam mana kita nak tambah semua nilai yang ada dalam array tu, lepas tu kita nak cari average dia. Okay, kita mula-mula sekali maksudnya kita simpan data dalam satu array. Lepas tu kita tambah semua nilai tersebut, kita tambah. Lepas tu kita cari average, kita cari purata dia. So, macam mana kita nak buat coding untuk ni? Okay, ini contoh coding dia. Okay, katalah sekarang ni size array ni 4. So, kita nak simpan 4 data.
Dan data yang disimpan dalam array ini adalah yang ni tolong ubah ini mungkin type tersilap. Ini ubah, ini bukan char, ini integer, nilai integer. Tolong ubah itu integer. Test ni sepatutnya dia adalah integer. Data dia, ubah yang ni ini datanya adalah integer. Okay, lepas tu katalah sekarang ni diberi nilai 12, 23, 8, 33. Maksudnya sekarang ni nilai dalam array tersebut adalah 12, 23, 8, 33 macam tu. Okay, lepas tu kita nak cari average dan juga nak cari sum. So kita boleh gunakan for loop sebab kita tahu bilangan array, size array ni berapa? 4. So lebih mudah menggunakan for loop. So kita mulakan dengan subscript kosong. Lepas tu kita akan laksanakan sehingga nilainya kurang daripada size. Maksudnya kurang daripada 4. Size di sini adalah 4 kurang daripada 4. Dan setiap kali kita akan tambah 1. Okay, yang ni pula setiap kali kita akan tambah nilai sum tu kita akan tambah. So sum ini sama formula dia, maksudnya formula ni sum sama dengan sum tambah dengan test J. Okay, macam nilai Okay. Sebab sebelum ni saya pernah kata kalau tengah-tengah ni kita ada assignment operator, kiri kanannya kita ada nama yang sama, kita kena beri initialization value kepada variable tersebut. Di sini sum ni kena bagi initialization value sebab tu kita dah letakkan initialization value dia 0. Kita bagi sum tu empty dulu, 0. Sebab bila kita mula tambah, sum tu tak ada apa-apa content lagi. Okay, 0. Lepas tu, kita akan mula dari test I. So, maksudnya test kosong. Test kosong, so dia akan jadi 12. Mula dia akan jadi 12 nilai dia. Okay, then akan jadi test. Mula test kosong, lepas test 1. Test 1 maksudnya 23 kan. So, kita akan tambah lagi dengan nilai 23. Lepas tu dia akan jadi test 2. Test 2 nilai dia 8, tambah lagi 8. Lepas tu test 3. Test 3 nilai dia dah 33. So, dia akan tambah semua nilai ni. 12 tambah 23 tambah 8 tambah 33. Okay, ini kita cari sum. Okay, certain coding ni kamu boleh hafal hafal dan modify. So this one 12 plus 23 akan jadi 35. Lepas tu tambah lagi dengan 8. 35 tambah 8 jadi 43. Okay, 43 tambah lagi dengan 33. 76. Okay, so jumlah keseluruhan dia 76. Kalau saya silap bagi tahu 76. So lepas tu one sum can complete average. Average dia lepas dah buat for loop ni, sebenarnya kita boleh sama dengan coding ni. Coding ni, so average sama dengan sum tadi tu 76 tu divide by size tadi adalah 4. So kamu akan dapat average dia berapa di sini. So coding ni
Ini adalah koordinat. Untuk nak lengkapkan tu kamu kena tambah coding-coding yang sedikit coding lagi. So kamu boleh run, kamu boleh dapat output, kamu boleh cuba ya di rumah. Kalau ada masalah kamu boleh WhatsApp saya. Okay, ini nak cari highest value and lowest value. Okay, yang ni saya akan ajar kamu minggu depan insyaAllah. Okay, saya akan explain about this next week. Okay, untuk itu saja kuliah untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita akan